Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut adalah tugasan 1 untuk subjek BKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Tugasan untuk kali ini adalah modul program komunikasi dan pengucapan umum dalam pembangunan masyarakat. Terlebih dahulu, izin saya memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, Fazli bin Mat Yunus, nombor metrik 276312, dan rakan saya adalah Puan Suria binti Osman 276361. Kami dari grup U Cawangan Terengganu. Berikut adalah senarai kandungan dalam slide yang akan saya bentangkan sebentar saja lagi. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengenalan. Yang kedua adalah tentang kedudukan bangunan di akademik. Yang ketiga mengenai carta organisasi. Yang keempat adalah senarai kehadiran. Dan yang kelima yang terakhir adalah ucapan perasmian. Okey, untuk tugasan pada kali ini saya mengambil sampel daripada majlis tamat latihan yang mana majlis tamat latihan ini dilaksanakan setelah pelatih selesai menjalani kursus asas selama 4 bulan hingga 6 bulan. Tapi ianya bergantung kepada jadual yang telah ditetapkan oleh bahagian latihan Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia. Majlis ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh para pelatih setelah bertukar lumus, berkorban masa dan tenaga mengharungi pelbagai cabaran dan ujian sepanjang menjalani kursus tersebut. Okey, selain itu, penganjuran majlis ini adalah untuk penganugerahan jabatan kepada pelatih setelah berjaya membuktikan daya kesungguhan dan komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh pelatih setiap kali menjalani kursus wajib di akademik. Okey, kecekalan sebegini diharap akan dipegang teguh dan terus diamalkan tak kala menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai seorang penyelamat Jabatan Bomba nanti. Di samping itu, mempunyai tekad yang padu untuk meningkatkan kecekapan dan kecemerlangan diri dan organisasi. Okey, sebelum majlis ini diadakan, pihak pengurusan akademi akan menghantar surat pemakluman kepada pihak pengurusan tertinggi jabatan yang mana terdiri daripada yang setia pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah setia negeri, esko kerajaan tempatan dan keluarga pelatih untuk dijemput untuk menghadiri majlis ini. Okey, tetamu kehormat bergantung kepada kelulusan majlis ataupun mesyuarat pengurusan yang dihadiri oleh yang amat setia ketua pengarah, sama ada daripada menteri, timbalan menteri ataupun ketua setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Okey, pelaksanaan majlis ini bergantung kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh bahagian korporat Jabatan Bomba dan Malaysia dan jawatankuasa yang digerakkan mengikut surat pelantikan yang dikeluarkan oleh Komandan Akademik Bomba dan Pilihan. Rasmi untuk Majlis Tamat Latihan Khusus Sijil Sains Kebombaan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Abdul Muttalib, iaitu Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, pada 26 Julai 2020, iaitu bersamaan pada hari Ahad, masa jam 8 pagi, bertempat di Padang Kawat Akademik Bomba dan Penerangan Malaysia Wilayah Timur. Okey, berikut adalah kedudukan bangunan di akademik. Di bahagian atas adalah pintu masuk utama. Dan seterusnya, bangunan pentadbiran di mana menempatkan lobi utama dan dewan makan VIP. Di bawah adalah astaka dan padang kawat. Saiz kelulusan padang kawat hampir 2 padang bola. Okey, sekiranya hujan, majlis akan diteruskan di dalam auditorium yang berada di kiri. Di situ terdapat juga sport center, dataran auditorium dan surau, dan termasuk dewan makan pelatih. Untuk pada masa kini,
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah mengambil asrama 2, 3 dan 4 untuk dijadikan pusat kuarantin COVID-19 yang mana menempatkan pesakit PUI dan PUS pada masa kini. So untuk di asrama 1 hanya untuk menempatkan VVIP dan VIP saja, yang ini berkapasiti seramai 80 orang dalam satu masa. Okey, ini adalah bentuk padang kawat berkeluasan 2 saiz padang bola. Seterusnya adalah gambar astaka, yang mana astaka di akademik boleh menampung seramai 247 orang dalam satu masa. Yang seterusnya adalah Dewan Makan VIP, di mana setelah majlis di padang kawat, so VIP akan makan di dalam dewan ini. So dalam dewan ini pada mulanya boleh menampung seramai 100 orang, tapi disebabkan oleh penjarakan fizikal, so satu meja sekarang ni 5 orang saja. So total 50 orang dalam satu masa. Dan yang terakhir adalah dataran auditorium, di mana dataran ini kami gunakan sebagai tapak pameran kebombaan, di mana di situ kami pamerkan kenderaan Jabatan Bomba dan Penerangan Malaysia beserta dengan helikopter jabatan yang masih digunakan pada ketika ini. Berikut adalah carta organisasi Majlis Taman Latihan yang diketuai oleh komandan, pegawai medan dan jawatankuasa yang dilantik seperti jawatankuasa LO dan Usher, jawatankuasa jemputan sambutan dan protokol, jawatankuasa kewangan dan perolehan hadiah, sijil dan cenderanhati, jawatankuasa demonstrasi kebombaan, jawatankuasa buku program dan dokumentasi, jawatankuasa keselamatan dan lalu lintas, jawatankuasa persiapan tempat dan logistik, jawatankuasa pembarisan dan pentas, jawatankuasa pameran, jawatankuasa perubatan, jawatankuasa brass band, jawatankuasa penginapan, jawatankuasa makanan dan sajian, jawatankuasa pengangkutan, dan yang terakhir adalah jawatankuasa publicity dan siar raya. Penubuhan jawatankuasa adalah penting bagi memastikan kelancaran sesuatu majlis yang bakal dilaksanakan. Bilangan jawatankuasa yang akan dibentuk tertakluk kepada keperluan sesuatu majlis yang akan dilaksanakan. Jawatankuasa yang dibentuk adalah seperti jawatankuasa induk, jawatankuasa pengelola dan kerja. Dalam tugasan ini disertakan juga senarai kehadiran tetamu yang telah dijemput. Jemputan terdiri daripada pihak pengurusan tertinggi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, iaitu terdiri daripada yang setia pengarah-pengarah bahagian, yang setia penolong pengarah-pengarah bomba negeri, Exco Kerajaan Tempatan, Jabatan Kerajaan yang berhampiran, agensi bomba swasta dan keluarga pelatih serta masyarakat setempat. Bersama tugasan ini juga, kami berikan contoh atau cara majlis. Atau cara majlis adalah urutan acara dalam sesuatu majlis dari mula hingga akhir. Pada kebiasaannya, jika majlis diadakan pada 11 malam, hendaklah dimulakan selepas jam 8 malam dan ditamatkan selewat-lewatnya jam 11 malam. Manakala, jika majlis jatuh pada hari Jumaat, hendaklah ditamatkan sebelum jam 12.15 tengah hari.
Teks ucapan. Ucapan ialah salah satu bentuk komunikasi sehala, iaitu hadirin hanya mendengar perkara yang disampaikan oleh orang yang berucap. Ucapan biasanya terdapat dalam majlis-majlis perasmian, perhimpunan, perkahwinan, perpisahan dan sebagainya. Oleh itu, kandungan ucapan adalah berbeza bergantung kepada jenis majlis. Ucapan menggambarkan seseorang yang bercakap tentang sesuatu perkara di khalayak ramai. Ucapan juga merupakan idea-idea secara lisan di hadapan hadirin.